Selama kehidupan saya daripada umur 14 sampai tahun lepas, saya tak reda dengan kehidupan saya. Rupanya saya berdendam dengan Allah, saya memang berdendam dengan keluarga sendiri. Saya banyak mempertikaikan, kenapa aku yang kena lalui, kenapa ujian ini untuk aku. Saya selalu mempersoalkan sebenarnya. Kalau saya boleh patah balik masa lah, saya macam nak sangat cakap kat diri saya bahawa yang tolonglah sedar. Sebabnya kita memang tengah diuji kan. Dan Allah tahu, Allah Maha mengetahui apa yang kita akan lalui nanti. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Sofia Nabila binti Alimi, boleh panggil Ipia. Saya berumur 28 tahun. Saya berasal daripada Kelantan dan saya dah menetap di Johor Bahru selama 10 tahun. Saya merupakan seorang pelajar PhD di Universiti Teknologi Malaysia mengambil jurusan pengurusan. Dan ini suami saya, Ahmad Ramdan bin Ismail, berumur 31 tahun. Sekarang dia merupakan pegawai penyelidik di UTM, tapi sekarang dah full time business lah. Kami merupakan branch officer My Baby Johor Bahru bermula daripada Januari 2019 sehingga sekarang. Antara pengalaman pahit dalam hidup saya ialah bila family saya ada kehidupan senang. Saya ada bisnes sendiri, saya ada restoran sendiri. Tetapi bisnes family saya tak berapa menjadi, jatuh agak teruk. Waktu saya form 2, ada cikgu yang offer saya untuk bekerja dengan dia. Maksudnya dimasakkan makanan dan saya tolong jual untuk dia. Dan masa orang habis belajar malam, kelas malam, diorang belajar tapi saya masih lagi menjual. Sampai saya SPM. Dia tak suka susahkan orang. Lepas tu dia seorang yang pandai mencari jalan. Dia bukan macam, oh tak boleh buat ni. Dia tahu keadaan dia macam tu, tapi dia bukan just macam merenung nasib apa. Dia akan buat something. Sebab tu setiap kali orang lain bercuti, dia akan bekerja. Dia dah selalu faham macam mana kehidupan susah macam mana, tapi macam mana dia nak keluar daripada kesusahan tu macam mana. Benda tu lah yang buat saya macam berminat lah kat dia. Bagi saya, turning point yang dalam hidup saya berkaitan dengan bisnes lah. Saya dah banyak, sebelum ni pernah buat bisnes sebagai ejen kosmetik. Lepas tu saya bertukar kepada stokis untuk produk baby dan akhirnya saya bersama dengan Maya Baby. Turning point paling besar saya dalam Maya Baby ialah apabila saya sedar tentang tujuan hidup lah, bukan tujuan bisnes. Tujuan hidup, maksudnya tujuan kita hidup ni kenapa? Dengan Maya Baby ni dia menyedarkan saya banyak benda lah. So antara yang paling saya sedar ialah bila rupanya saya ni seorang yang negatif. Sangat banyak mempertikaikan, sangat banyak merungut. Dan yang paling penting mungkin saya ada rasa dendam dengan Allah kot. Saya ada dendam dengan Allah tu. Saya tak reda dengan kehidupan yang saya lalui daripada umur saya 14 tahun sehingga tahun lepas lah. Ada orang pernah tanya soalan pada ustaz lah. Dia tanya, kalau Allah tu adil, kenapa kehidupan orang berbeza? Kenapa saya dilahirkan susah? Kenapa family saya susah? Kenapa ayah saya macam ni? Kenapa family saya macam ni kan? Saya banyak mempertikaikan benda lah. Kenapa family orang macam tu? Family orang senang, kaya kan semua. So ustaz tu dalam cerita tu lah, dia jawab sebenarnya adil itu ialah reda. Kita kena tahu tujuan kita bisnes tu. Sama ada kita betul-betul bisnes tu kenapa. Ada orang mungkin nak bantu suami untuk anak-anak kan. Bila kita tak jelas dengan tujuan tu, bila-bila masa kita cepat nak berputus asa, cepat nak mengalah. Nasihat saya, buat apa yang kita minat. Jangan ikut trend, jangan ikut nampak orang ni kaya buat ni, buat. No, buat apa yang kita minat. Achievement yang kami ada bukan dari segi sendiri, ya betul. Contohnya kami dah boleh pindah ke rumah bawah kan. Dulu kami duduk flat tingkat 3, tapi kami dah boleh pindah ke rumah sewa yang landed house. Lepas tu boleh tukar kereta apa semua. Tapi yang paling penting, bila kita dapat bantu orang lain pun dapat income untuk tolong family diorang sendiri. Ramai lagi rupanya orang yang kita orang nak bantu. Ramai lagi yang kita orang rasa sebenarnya perlukan pertolongan kita orang. That's why kita orang nak jadikan Maya Baby ni satu platform untuk kita orang lebih bantu ramai orang lah. Tanya Allah apa yang kita suka, minta petunjuk dengan Allah. So Allah akan beri petunjuk tu sebenarnya tanpa kita sedar pun. Satu benda je yang saya pegang, memberi sebelum menerima. Kalau kita nak something, kita kena beri dulu.